Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Haja Sakinah binti Cik Uda, ma'a asdiqai Nurul Izzah binti Ibrahim, Nurul Khairina binti Ramli, wa Anis Najwa binti Rahisham. نحن نتكلم عن غزوة التبوك. أولا أسماء الغزوة. سميت بغزوة التبوك نسبة لعين الماء التي وصل إليها جيش الإسلامي ملاقاة جيش الشام. تسمى أيضا غزوة العسرة، وسميته بعزوة العسرة نتيجة شدة الحر والجوع والعطش وابتعاد المسافة وعظام المشقة. Perang ini dikenali dengan nama Perang Tabuk kerana dikaitkan dengan sebuah tempat yang dinamakan Mata Air Tabuk. Terletak di sebelah utara Hijaz. Tabuk termasuk bahagian wilayah kabilah yang tunduk kepada kekuasaan Rom. Seterusnya, perang ini juga dinamakan dengan Perang Usrah. Usrah ni maksud dia kesulitan, kesukaran. Besarnya kesulitan yang dihadapi kaum muslimin ketika ini seperti cuaca yang buruk. Cuaca yang buruk ni maksud dia panas matahari yang terik. Seterusnya, jarak tempat ke suatu tempat tu sangat jauh. Selain pada itu, sedikitnya bekalan dan harta yang diinfakkan. Ini menjadikan sebab perang ni dinamakan Perang Usrah. Seterusnya, موقع غزوة التبوك وزمانها. تبوك موضوع بين الوداء قرى من أرض الحجاز وبين الشام. وقعت في الرجب من عام 9 Hijrah. Peristiwa Perang Tabuk ni berlokasi di sebuah kota yang terletak di antara lembah Al-Qurra dan Syam. Jarak antara Tabuk dan Madinah ni mencapai 778 km. Perang Tabuk ni berlaku di sekitar bulan Rejab tahun ke-9 Hijrah. Seterusnya, Qa'id Ghazwatit Tabuk. Siapa yang menyertai Perang Tabuk ni? Pertama, Qadaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala al-'arsy 3,000 maqatil muslim wa min khail 10,000. Kaum Islam telah bersiap sedia dengan 30,000 bala tentera, termasuk 10,000 dari angkatan berkuda. Pasukan Islam ni dia diketuai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Seterusnya, musuh. Wa fi maqabil kana Hiraqi Malikul Rum ala ra'sil jaisul mu'allif min 40,000 maqatil wa Romani wal Arabi. Musuh Heraklius iaitu Raja Rom mengetuai 40,000 tentera. Seterusnya, Asbabul Uzwatit Tabuk. Waqafa tahraka Rum wa min halafahum min qabail Arabiyyah an-Nasraniyah allati bada'at bil zahaf nahnul muslimin. بعد أن جميع الروم كثير من جمع في الشام على الرغم من أن الروم لم يكونوا يشكلوا تحديدا مباشرا للمسلمين. Sebab berlakunya perang Tabuk ni ada 3. Yang pertama, Empire Rom ni dia merupakan kerajaan yang besar dan kuat ketika tu dan selalu mencapai kemenangan apabila perang. Akibat kekuatan tentera Rom yang semakin kuat ni, Maharaja Rom ketika itu berasa perlu untuk kembangkan lagi pengaruh mereka tu sehingga ke negeri-negeri Arab. Pada waktu yang sama, mereka dapat tahu yang waktu tu juga ada sebuah kerajaan yang baru yang digelar Islam sedang mula meluas ke seluruh tanah Arab. Maharaja Rom berhasrat untuk menyerang wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Nabi Muhammad SAW.
Nabi tahu, tapi kaum Islam ni waktu tu dia tak berhasrat pun untuk adakan perang. Tapi dalam masa yang sama, Islam sentiasa untuk bersiap sedia. Poin kedua, perang ini juga berlaku disebabkan dasar menunaikan kewajipan dalam berjihad. Rasulullah SAW memerangi kaum Rom ni kerana mereka ni paling dekat dengan Islam, dan Nabi berhasrat untuk jadikan kaum Rom ni untuk masuk Islam, nak ajak mereka masuk Islam. Poin yang ketiga, sampainya Nabi dekat Tabuk tu, Nabi tengok orang munafik waktu tu tak ada, mereka tak mai pun. Rupa-rupanya orang-orang munafik ni mereka takut dan risau melihat keberanian pasukan tentera Islam. Wallahu alam. Seterusnya kita pergi kepada slide seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anis Najwa binti Raisham akan membentangkan tentang peristiwa peperangan Tabuk. Perang Tabuk ini merupakan peristiwa yang sangat penting dalam sejarah dan penyebaran agama Islam. Perang Tabuk juga menjadi peperangan terakhir yang dipimpin dan diikuti oleh Rasulullah SAW yang berlaku pada tahun 630 Masihi antara tentera Muslim dengan pasukan Rom. Da'a Rasulullah SAW ila anna fir'am wa amara muslimin bil isti'adadu li ma'rikati azimah ma'ar Rum, khususan anna Rum kanu yumassiluna quwwat uzma fi tilka ayyam. Sebaik sahaja mendengar tentang serangan pasukan Rom, Rasulullah segera menyeru semua kabilah agar bersiap-siap menghadapi pasukan musuh. Namun ada golongan yang sangat takut dan ragu-ragu dengan ajakan baginda. Ada yang memberi pelbagai alasan dan mencemuh ajakan itu. Ada yang juga menghalang umat Islam untuk menyertai peperangan itu. Bahkan ada yang berterus terang untuk menolak ajakan baginda. Di antara sahabat Rasulullah SAW yang tidak ikut dalam peperangan Tabuk ni ada 3 orang. Yang pertama ialah Ka'ab bin Malik, yang kedua Hilal bin Umayyah, dan yang ketiga ialah Mur'ah bin Rabi. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المسلمين وصحابه حتى وصلوا إلى منطقة التبوك، وأثناء تجهيز المسلمين لمعركة حاول المنافقون إضعاف عزيمة المسلمين وثنيهم عن الخروج، لكن المسلمين لم يتوانوا عن بذل المال والنفس، خصوصا أبو بكر الصديق، Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Abbas bin Abdul Muttalib, Abdurrahman bin Auf, wa Talhah bin Ubaidullah radhiyallahu anhum jami'an. Dan Rasulullah SAW keluar bersama orang Islam lalu pergi ke wilayah Tabuk, dan ketika umat Islam sedang bersiap-siap untuk berperang, orang-orang munafik berusaha untuk melemahkan tekad umat Islam dan mencegah mereka untuk pergi. Tetapi umat Islam tidak teragak-agak untuk menghabiskan wang dan jiwa, terutama Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab, Uthman bin Affan, Abbas bin Abdul Muttalib, Abdurrahman bin Auf, dan Talhah bin Ubaidullah. وعند وصول جيش المسلمين إلى تبوك لم يجدوا أحدا من الروم أو من نصارى العرب. Sebaik sahaja sampai di daerah Tabuk, Rasulullah SAW tidak menemukan seorang pun kaum musyrikin. Hal ini kerana pasukan Rom itu sangat takut dengan ketibaan pasukan muslimin. Walaupun pihak musuh tidak muncul,
Rasulullah SAW tidak terus pulang ke Madinah. Baginda tinggal di Tabuk selama 10 hari di samping menemui para kabilah di sekitarnya dan menyebarkan ajaran Islam. Kemudian Rasulullah dikunjungi Yuhannah bin Rubbah dari Ailah dan menawarkan perdamaian dengan baginda selain menyerahkan jizyah. Rasulullah menulis surat perjanjian dan diberikan kepada Yuhannah, maka peperangan tidak terjadi. Seterusnya, setelah 30 hari meninggalkan Madinah, akhirnya tentera Islam kembali ke Madinah tanpa sedikit pun pertumpahan darah. Sepeninggalan Rasulullah ke Tabuk, di Madinah pula sedang bergelojak. Seorang tokoh dari Khazraj yang bernama Abu Amir Ar-Rahib berazam untuk memecah belahkan umat Islam. Sebelum Rasulullah SAW tiba di Madinah dahulu, dia mempunyai kedudukan mulia di kalangan orang-orang Khazraj. Namun selepas kehadiran Rasulullah, Abu Amir Ar-Rahib ni tidak lagi dianggap sebagai orang penting. Lalu untuk mengembalikan kedudukannya, Abu Amir dia mengambil kesempatan untuk membina sebuah masjid berdekatan Masjid Quba. Tujuannya adalah untuk memecah belahkan orang Islam dengan ada dua masjid di tempat yang berdekatan. Namun sebaik sahaja Rasulullah tiba di Madinah, masjid ini dihancurkan oleh baginda. Sebanyak 80 orang kaum muslim yang tidak ikut perang memohon keampunan Rasulullah. Semua mereka dimaafkan kecuali 3 yang ditangguhkan, iaitu sahabat baginda Ka'ab bin Malik, Murarah bin Arabi dan Hilal bin Umayyah. Mereka bertiga didiamkan selama 50 malam dan mereka akum menerima hukuman itu. Dalam pengasingan itu, mereka juga seolah dipulaukan, sehingga Rasulullah SAW hanya menjawab salam Ka'ab bin Malik dan kemudiannya memalingkan wajah ketika bertemu. Setelah 40 hari, hukuman mereka adalah lebih berat dengan larangan mendekati isteri mereka selama 10 hari. Pada hari ke-50, Rasulullah SAW mengumumkan penerimaan taubat mereka bertiga. Sekian saja daripada saya. Wallahu a'lam. Infaq sahabat ala Jaisyul Usra. Fadilu Utsman amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahabatuhu bitasdiki litajhizul Jaisyul Usra wa kana Utsman bin Affan nasibul akbaru fil infaq wa qad tabarra'u bisalasami'atun abiri fi sabilillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan para sahabatnya untuk bersedekah bagi melengkapkan tentera Usra. Lalu Utsman bin Affan mempunyai bahagian yang terbesar di dalam pembelanjaannya. Beliau menyumbangkan 300 ekor unta di jalan Allah. Malah bukan 300 ekor unta sahaja, akan tetapi ditambahkan lagi dengan 200,000 dirham dan ditambahkan lagi dengan 100 dinar yang beliau meletakkan di dalam bilik Rasulullah SAW. Rasulullah SAW telah menerimanya dan bersabda bahawa tidak ada yang membahayakan Utsman kerana apa yang dilakukan setelah hari ini. Bahkan Utsman bin Affan masih mengeluarkan sedekahnya lagi dan ditambahkan sehingga nilainya menjadi 900 ekor unta dan 100 ekor kuda. Asalnya Abu Bakar wa Umar wa amma Umar bin Khattab faqat tasdiqu binasfi malahu wa zannu annahu asisubaku Abu Bakar as-Siddiq bizalik. Umar dan Abu Bakar. Adapun Umar bin Khattab memberikan separuh daripada wangnya untuk bersedekah. Beliau menyangkakan bahawa beliau akan mendahului daripada Abu Bakar As-Siddiq. Akan tetapi Abu Bakar As-Siddiq telah menyerahkan kesemua hartanya dan tidak meninggalkan walau sedikit apapun. As-sadisah a'zamul nafaqat wa ruwa an Abdurrahman bin Auf anfaqa alfi dirham wa ya nisfu amwaluhu litajhizul Jaisyul Usra wa kanas li ba'du sahabat nafaqat azimah kal Abbas bin Abdul Muttalib
wa Talha bin Ubaidillah wa Muhammad bin Maslamah wal Asim bil Adi. وبعد ذلك نتائج غزوة تبوك الأول تحقيق انتصار للمسلمين دون القتال بفرار عدوهم شمالا وأهلأوا بمواقعها بمواقع منها دومة الجندل وإمارة إلا على خليج العقبة وقد وقعت كتابا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتدي بالهدوء. Di sini umat Islam telah mendapat kemenangan pada perang Tabuk tanpa berperang. Ini kerana musuh telah melarikan diri ke utara. Kenapa musuh melarikan diri? Ini kerana pasukan Romawi ia mendengar kata-kata Rasulullah ketika Rasulullah telah memberi semangat kepada pasukan beliau. Jadi dengan kerana itu pasukan Romawi berasa takut dan mengambil keputusan untuk tidak berperang. Jadi terdapat kekosongan di lokasi pertempuran iaitu Daumatul Jandal dan Imarat Ilah. Lalu Yuhanna bin Robah iaitu pemimpin Ailah datang kepada Rasulullah SAW. Yuhanna bin Robah menawarkan perjanjian perdamaian lalu menyerahkan kepada Rasulullah SAW. As-saniyah tartibu ala ghuzwatu isqatan Haibah Rum fil Jazirah al-Arab wa kanu masyhurun bi annahu quwwatu la tughar. Serangan ini dapat menjatuhkan orang Rom yang berada di Jazirah Arab, yang berada di semenanjung Arab. Lalu mereka juga masyhur sebagai kekuatan yang tidak dapat dikalahkan. As-salisah takidu quwwatu daulatu islamiyah wa tauhidul jazirah arabiyah tata hukmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa mubadaratu qabailu bi ashhari islamiha khassah ba'da an wasala Islam li hududi Rum wa ma natajam anhu muahidat minha salihu ma'a najran junuban ala dafa'a jazirah wa lihaza sumia am tasi' li hijrah bi am wufud waqad wafadat qabail li ta'linul islamiha. Yang ketiga ini kita dapat tengok kekuatan negara Islam dan menyatukan semenanjung Arab di bawah pemerintahan Rasulullah SAW. Ini juga adalah inisiatif kepada kabilah-kabilah untuk mengisytiharkan keislaman mereka setelah Islam dapat mencapai di sepadan Rom. Selain itu, ini juga dapat menghasilkan perjanjian perdamaian dengan Najran. Dan pada tahun ke-9 Hijrah ini dikenali sebagai tahun perwakilan, iaitu kabilah-kabilah datang untuk menyatakan tentang keislaman mereka. Sini ceritakan secara ringkas pengajaran dan pedoman yang paling penting yang kita boleh ambil daripada sejarah peperangan Tabuk ni. Yang pertama, sebab ghazwah ni berlaku. Macam yang diceritakan masa awal pembentangan tadi, perang Tabuk ni berlaku apabila Rom telah mengumpulkan angkatan tentera yang besar di Syam. Raja dia bagi upah dekat penduduk-penduduk dia selama setahun. Kabilah Arab yang terdiri daripada Laham, Juzam, Ghassan dan Amilah pun bergabung dalam tentera ni. Rom kemudian hantar pasukan tentera ni di Al-Baqa. Bila berita ni sampai ke Rasulullah SAW, baginda pun ajak orang ramai berperang ke Tabuk. Baginda ajak orang ramai ni bersiap sedia di samping mengajak atau menyeru golongan yang kaya ni untuk menyumbang. Jadi kat sini jelaskan kat kita tabiat peperangan dalam Islam. Peperangan dalam Islam bukanlah bersikap nak menceroboh atau provokasi, tapi untuk pertahankan agama dan negara, mencegah penceroboh dan menghalang mereka daripada mengganggu dan buat kerosakan. Kemudian ayat seterusnya mengatakan bahawa perkara ni dinyatakan dalam banyak ayat Quran. Peperangan terakhir yang ini jelaskan bahawa kesediaan sesetengah kabilah Arab untuk bersama Rom menentang orang Islam menjadi bukti bahawa mereka ni jauh dari risalah yang dibawa oleh Islam. Jika mereka tahu, nescaya mereka akan tolak daripada menjadi pembantu Rom melawan anak bangsa mereka sendiri. Seterusnya, yang kedua, seruan Rasulullah SAW agar bersiap sedia untuk berperang dibuat ketika waktu susah. Susah, panas terik dan musim buah-buahan dipetik. Jika orang-orang beriman yang jujur segera menyahut seruan baginda tanpa pedulikan kesusahan atau kemiskinan.
Manakala orang-orang munafik ni, dia tak nak, dia tarik diri dengan memberi banyak alasan. Dekat sini kita dapat lihat hakikat orang-orang yang ikhlas dan orang-orang munafik jelas terselah pada waktu yang genting. Mereka yang berlagak ni akan terbongkar sikap mereka pada waktu dugaan tu, seperti dalam firman Allah dalam surah Al-Ankabut ayat 1 hingga 3. Okey, perenggan seterusnya. Dia kata kat situ, dakwah dan bangsa hanya tertegak dan bangkit melalui pembersihan saf-safnya daripada golongan munafik dan penipu. Hanya orang yang mempunyai keazaman yang benar, niat yang ikhlas dalam prinsip yang kukuh je akan tetap teguh menghadapi kesusahan. Tentera Islam dalam perang Tabuk ni tentera Islam dalam perang Tabuk ni lah yang singkirkan mereka yang munafik ni. Lemahnya iman mereka dan rapuhnya azam untuk lemahnya iman mereka dan rapuhnya azam mereka terselah. Satu angkatan tentera yang mempunyai saf yang tersusun, bersatu padu, iman yang kukuh dan setia ni lebih berfaedah kepada umat walaupun bilangan dia kecil. Hal ini dapat dibuktikan dalam surah Al-Baqarah ayat 249. Kemudian yang ketiga, para sahabat yang kaya segera menyumbang atau menderma dalam perang Tabuk ni. Seperti yang dijelaskan dalam slide infak as-sahabah ala jayshul usrah. Kita dapati bahawa Abu Bakar, Umar, Uthman dan lain-lain menginfakkan harta mereka dalam peperangan ni, dan ni jadi bukti keimanan dalam jiwa orang-orang mukmin. Kemudian dalam ayat yang terakhir menyatakan bahawa agama ni mendidik jiwa-jiwa untuk ikhlas, menyumbang dan berpenat lelah untuk umat. Lakukannya sebagai satu jihad yang diberi ganjaran oleh Allah, sebagaimana mujahidin di medan perjuangan mendapat ganjaran daripada Allah. Usaha yang terbaik yang sepatutnya dilakukan oleh para pengislah dan pemimpin kebangkitan ialah menyemai agama dalam jiwa-jiwa manusia dengan baik. Jika sebaliknya, ia akan mengakibatkan kesan yang buruk dan bahaya. Kemudian yang keempat, seperti yang kita tahu, terdapat golongan yang datang kepada Rasulullah SAW minta izin dekat baginda untuk berperang, tapi ditolak sebab Nabi tak ada tunggangan untuk bawa mereka ni, dan mereka pun beredar dalam keadaan sedih sebab tak dapat ikut berjihad. Ini merupakan contoh teladan yang sangat baik. Kebiasaannya manusia ni dia akan gembira ataupun happy bila diri dia terhindar atau terselamat daripada bahaya. Tapi dekat sini kita dapat lihat orang mukmin yang jujur ni, dia sedih dan anggap diri mereka ni terlepas dari memperoleh habuan dan pahala yang besar. Kemudian yang terakhir, kisah 3 orang yang tak ikut berjihad. Padahal mereka ni orang mukmin yang jujur. Dia bagi alasan untuk tak ikut berperang. Tapi selepas beberapa ketika, iman dalam jiwa mereka ni sedar. Mereka tahu mereka ni dah buat dosa besar. Mereka pun dah dapat hukuman berat. Antaranya macam orang-orang boikot mereka. Lepas tu isteri mereka ni dilarang untuk bercakap dengan mereka. Tapi akhirnya Allah kurniakan keampunan buat mereka. Pengajaran macam ni menghalang orang mukmin yang jujur daripada mengelak dalam kerja-kerja wajib. Kisah ni memberi pengajaran bahawa akidah mengatasi hubungan kerabat. Sama juga pelaksanaan perintah yang diakui syarak perlu didahulukan daripada mengikut hawa nafsu dan emosi. Seperti dalam firman Allah dalam surah An-Nur ayat 63. Yang bermaksud, oleh itu hendaklah mereka yang mengingkari perintahnya beringat serta berjaga-jaga, jangan mereka ditimpa bala bencana atau ditimpa azab seksa yang tak terperi sakitnya.